صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أما بعد. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi, pada cuti hujung minggu kita ini masih lagi diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memperbaiki diri kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Lamma faragha Sulaiman bin Dawud min bina'i Baitil Maqdis, sa'ala Allah salatan hukman yusadifu hukmah وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة." Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam selesai sahaja membina Baitul Maqdis. Nabi Allah Sulaiman salah seorang Nabi yang meletakkan batu asas di Baitul Maqdis. Apabila selesai sahaja membina Baitul Maqdis tersebut, Nabi Allah Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 permintaan. Sebagaimana kita melihat sendiri cerita tentang kanak-kanak, kisah Aladdin yang menggosok teko minta kepada jin. Tetapi ini Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam selesai sahaja membina Baitul Maqdis, Nabi Allah Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 permintaan. Apakah permintaan tersebut? Permintaan yang pertama, Nabi Allah Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala hukman yusadifu hukmuh wa mulkan la yanbaghi la ahadin min ba'dih wa alla ya'ti hadzal masjid. Hukman yusadifu hukmuh, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu power kerajaan ataupun satu power kuasa yang tidak ada pada kerajaan yang lain. Kalau hari ini manusia mengatakan bahawasanya kerajaan di negara-negara yang besar seperti Amerika Syarikat, Donald Trump mengatakan kerajaan yang hebat, dia kata, maka tidak dapat lawan dengan kerajaan Nabi Allah Sulaiman yang begitu hebat. Bukan sahaja terdiri daripada manusia, tetapi kerajaan Nabi Allah Sulaiman ini, tuan-tuan dan puan, terdiri daripada haiwan-haiwan. Dan kemudian Nabi Allah Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala wa mulkan la yanbaghi la ahadin min ba'di. Yang pertama minta satu kerajaan, yang kedua Nabi Allah Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu power, satu kuasa untuk diri dia sendiri, yang mana kuasa tersebut la ahadin min ba'di, tidak ada langsung kuasa lain yang boleh melawan dengan kuasa dia melainkan Allah taala. Allah Subhanahu wa taala makbulkan permintaan Nabi Allah Sulaiman, tuan-tuan. Apakah buktinya? Kalau kita lihat kembali bagaimana Nabi Allah Sulaiman bersama tentera berkuda. Ini mukaddimah itu. Nabi Allah Sulaiman bersama dengan tentera berkuda
nak lalu di kawasan satu semut, kawasan semut yang cukup ramai. Maka kata semut sebelum Nabi Allah Sulaiman dan tenteranya lalu dengan tentera berkuda ni tuan-tuan, qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Semut tadi ni dia tahu dah, dia akan tahu bahawasanya tentera berkuda Nabi Allah Sulaiman yang duduk berjauh beribu batu akan lalu di kawasan dia. Kata seekor semut kepada semut yang lain, Allah rakamkan di dalam Al-Quran, qalat namlatun ya ayyuhan namlu, hei kawan-kawan semutku semua, udkhulu masakinakum, pakat-pakat kita masuk ke tempat penginapan kita, tempat rumah kita, tempat tinggal kita. Jangan duduk merata-rata. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, takut-takut nanti tentera Nabi Allah Sulaiman datang nak lalu di kawasan kita, terpijak kita semua. Wahum la yash'urun, dalam keadaan kita tidak sedar. Nabi Allah Sulaiman bukan duduk di kawasan tersebut tuan-tuan, tapi Nabi Allah Sulaiman duduk beratus beribu batu daripada tempat semut tadi berbicara. Tapi Allah Subhanahu wa taala kurniakan satu kuasa kepada Nabi Allah Sulaiman ni tuan-tuan. Dia boleh mendengar apakah perbicaraan yang komunikasi berlaku di antara semut-semut tadi. Fatabassama dhahikan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa Nabi Allah Sulaiman. Maka tersenyum Nabi Allah Sulaiman. Tanda kuasanya itu Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Dengan kuasa tersebut dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbi auzi'ni, berdoa dengan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan. Itu permintaan kedua yang Allah makbulkan. Permintaan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala makbulkan, wa alla ya'tiya hadzal masjida ahadun la yuridu illa as-salah. Nabi Allah Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mana-mana manusia yang sampai ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, yang kita nak baca surah Al-Isra pada subuh ni tuan-tuan. Mana-mana manusia yang sampai ke Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa dan mendirikan solat di tempat tersebut, wa alla ya'tiya hadzal masjid ahadun la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Janganlah ya Allah engkau keluarkan manusia tersebut melainkan engkau mengampunkan dosanya kayaumi waladathu ummu, seperti mana dia telah dilahirkan di atas muka bumi dengan fitrahnya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ammasnatani faqad u'tiyahuma. Dua benda tadi Allah Taala makbulkan, Allah Taala berikan lalatu juga kepada Nabi Allah Sulaiman. Wa arju an yakuna qad u'tiya as-salisah, dan aku berharap moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang dikatakan kayaumi waladathu ummuh tadi, diampun segala dosa. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Majah dengan isnad yang sahih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada mukaddimah hadis ini dapatlah kita ketahui bahawasanya betapa hebatnya Nabi Allah Sulaiman dan betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tolak bandingnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita nak membicarakan ataupun berkongsi tentang kisah surah Al-Isra, bermula daripada ayat yang kedua. Kalau ada kelapangan, pakak-pakak ambil Al-Quran dan tengok apakah makna yang kita nak tadabbur pada pagi ini bersama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Ayat yang kedua. Dan telah kami datang akan Musa itu kitab Taurat. Ini Allah Subhanahu wa taala nak cerita bahawasanya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam telah diberikan satu kitab Taurat. Seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Quran, seperti mana Nabi Allah Daud diberikan kitab Zabur, seperti mana Nabi Allah Isa
diberikan kitab Injil. Maka diberikan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa, supaya Nabi Musa ini ambil kitab Taurat dan berdakwah kepada Bani Israel. Dan kami jadi akan dia hidayah bagi Bani Israel. Wahai Musa, ambil kitab Taurat ini, hidayahkan dakwah kepada Bani Israel, supaya ini menjadi asbab mereka masuknya Islam dan mengenali agama Islam. Bahawa jangan kamu ambil daripada lain aku itu perbuat wakil, serta kerajaan kepadanya melainkan kepada aku jua. Setelah Nabi Allah Musa menerima kitab Taurat di atas bukit Tur Sina, lalu Nabi Allah Musa tinggalkan kaumnya sejenak. Setelah kaumnya ini telah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dengan pelbagai perkara, tuan-tuan. Apabila sepeninggalan Nabi Allah Musa nak terima kitab Taurat ini, tuan-tuan, maka muncul seorang manusia namanya Musa Samiri. Allah Ta'ala cerita pada muka surat yang ke-14, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Musa Samiri ini, tuan-tuan, dia sangat dengki kepada Nabi Allah Musa, nama Musa juga. Kerana kedengkian tersebut, maka dia mencipta satu patung. Dengki kerana ramainya pengikut yang mengikut Nabi Musa pada awalnya. Tetapi Musa Samiri tempah satu patung ni, tuan-tuan, yang diperbuat daripada emas, perak dan sebagainya. Dinamakan Al-Ijla, summa takhastumul Ijla. Maka jadilah patung tersebut. Dia seru kepada kaum dia, kawan-kawanku semua, mari datang, kita selama ni ibadah kepada Tuhan kita tak pernah nampak. Hari ni kita beribadah, kita sembah patung. Satu kaum semua divert, sembahlah patung tadi, sedangkan Nabi Musa sedang menerima kitab Taurat. Pulang sahaja ke kampung halaman ni, tuan-tuan, tengok kaum dia ni telah menyembah berhala yang diperbuat tadi, tuan-tuan. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Allah Taala kata kepada Nabi Musa supaya bawa kitab Taurat ini, dakwah Bani Israel, buat perjanjian dengan Allah Taala dengan nikmat yang terlalu banyak diberikan kepada Bani Israel. Mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Kalau kamu tak mahu nak terima kitab Taurat ini, wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat bukit Tur Sina ini. Khudhu ma atainakum biquwwah, kami hempap atas kepala kamu. Ni, tuan-tuan, ugutan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Cubalah, tuan-tuan, kalaulah hari ini ugutan tersebut ada kepada kita, tuan-tuan. Tetapi Bani Israel yang namanya keras kepala yang kita nak cerita lepas ni, tuan-tuan, apakah jawapannya setelah Allah Subhanahu wa taala suruh mereka beriman kepada kitab Taurat? Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u, dengar dan patuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Qalu sami'na wa 'asaina, kata kaum Bani Israel kepada Nabi Musa, sami'na, kami dengar wahai Musa, kami tahu itu benar. Wa 'asaina, tapi kami tak mau ikut. Kerana iman kami ni telah terikat dengan berhala yang kami sembah. Allah Subhanahu wa taala kata, faqul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Jahat sungguh seruan iman kamu ni, sampai nak tukarkan sembah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah patung. Apa intipati kita nak belajar, tuan-tuan? Yang pertama sekali, tuan-tuan, betapa manusia pada akhir zaman menyembah bukan patung sahaja, tuan-tuan, menyembah harta dunia sahaja, sehingga kan lupa kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat surah Al-Isra, ayat yang kedua ini, Allah Taala nak cerita, setelah daripada Allah Taala berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa supaya dakwah Bani Israel, maka Bani Israel menolak mentah-mentah. Tetapi pesanan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa supaya buat kerja tu dengan betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala. Alla tattakhidhu min duni wakila.
Buat kerja tu dengan tidak ada melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja niatnya. Kalau kita tengok balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan manusia apabila dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak, maka dipanggil golongan-golongan yang mati syahid pada mulanya. Ini hadis sahih. Dan keduanya dipanggil balik golongan-golongan yang alim qari, golongan-golongan yang ceramah sedap ni tuan-tuan, golongan-golongan yang baca Quran tiap 24 jam. Maka dipanggil pula golongan-golongan yang bersedekah, banyak berinfak atas dunia. Tetapi bila dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, dia menyangka semua amalan itu diterima Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jawab apa tuan-tuan dalam hadis tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, "Kadzabta, kamu semua bohong." Kerana apa? Kerana kamu buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam sebuah hadis lagi tuan-tuan, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa tuan-tuan? "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin." Ada seorang manusia yang berjalan di hari akhirat kelak, saminul azim, dalam keadaan dia ni badannya tegak. Seperti mana imam kita ni tuan-tuan, sahabat saya dia mengajar sekali tuan-tuan. Saminul azim, badan tegak, berjalan di akhirat kelak. Orang sadu tuan-tuan, kalau kita jumpa di pasar malam tuan-tuan, dia berjalan macam tu, terkepak-kepak tuan-tuan, cayan jantan. Saminul azim, dalam keadaan dia menyangka bahawasanya, aku banyak buat amalan atas dunia. Apabila sampai turn ataupun giliran dia untuk timbang di atas mizan, Nabi SAW kata pada tuan, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Naik-naik di atas mizan itu tersebut, dia ingatkan bahawasanya amalan dia yang banyak bertimbun sebelum ni semua Allah Ta'ala terima. Tapi silap. Nabi SAW kata apa tuan-tuan? Naik-naik di atas timbangan tersebut, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Amalan yang telah dilakukan di atas dunia dahulu tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia tadi rupa-rupanya amalan itu ditimbang, rupa-rupanya la yazinu indallahi janaha ba'udah, berat lagi sayap seekor nyamuk. Ini hadis sahih tuan-tuan. Ini jaga-jaga dengan hadis tersebut supaya kita jaga niat kita tuan-tuan. Saya sendirilah tuan-tuan. Maka berbalik kepada ayat ini, Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Musa supaya dakwah Bani Israel walaupun ramai menentang, alla tattakhidhu min duni wakila. Buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala, jangan sesekali ambil wakil yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Musa ni diutuskan kepada kaum Bani Israel. Kalau kita lihat kembali silsilah kaum Bani Israel ni tuan-tuan, berapa ramai nabi-nabi yang berada di zaman kaumnya tersebut. Pada ayat yang ketiga ni tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Nuh. Tadi ayat yang kedua, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Nuh. Kata para ulama, perkembangan kaum Bani Israel ini bermula daripada apabila manusia ditenggelamkan di zaman Nabi Nuh. Kemudian daripada situlah berkembang biak semula manusia sampai kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim inilah yang bermulanya kaum Bani Israel. Kalau kita lihat kembali sejarah Islam, Nabi Ibrahim, isterinya yang pertama siapa? Namanya Sarah. Melalui perkahwinan Nabi Ibrahim dan Sarah, begitu lama menunggu kelahiran zuriat, tetapi masih lagi tidak direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awal. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah lama menunggu Nabi Ibrahim lama menunggu zuriat, Sarah mencadangkan kepada Nabi Ibrahim supaya mengahwinkan hamba sahayanya ini ialah Hajar. Apabila Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar, tuan-tuan, Allah Ta'ala dahulukan anak melalui perkahwinan Nabi Ibrahim bersama dengan Hajar. Siapakah anak tersebut tuan-tuan? Ismail. Sarah yang tadi menyuruh Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar ini mula rasa jealous, tuan-tuan. Hati seorang perempuan, dia rasa jealous. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim bawa Hajar ke bumi Makkatul Mukarramah yang kontangnya
kering kontang dia tu. Maka bermulalah fasa hidup Hajar dan juga Nabi Ismail di bumi Makkahul Mukarramah. Tetapi Bani Israel melalui perkahwinan Sarah dan juga Nabi Ibrahim, isteri pertama Nabi Ibrahim, Sarah tadi tuan-tuan. Maka lama kelamaan Allah Subhanahu wa taala kurniakan juga di usia yang lewat kepada Nabi Ibrahim dan juga Sarah, yakni seorang anak dari kalangan mula-mulanya kaum Bani Israel itu sendiri, ialah Nabi Ishaq. Nabi Ishaq inilah berkembang biak di bumi Syam, Palestin termasuk sekali tuan-tuan sekalian. Maka berapa orang Nabi yang daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan seterusnya, berbelas-belas Nabi diutuskan khas untuk kaum Bani Israel. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok sampai sekarang sama saja perangai Bani Israel. Allah Ta'ala sebut berapa kali tuan-tuan perkataan Bani Israel dalam Al-Quran? Cuba kita cari. 41 kali Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran perkataan Bani Israel sahaja. Allah Ta'ala cerita begitu banyak, cerita Nabi Musa bersama dengan kaum Bani Israel. Kenapa? Penyakit Bani Israel ini dia berulang di akhir zaman. Dengan Fir'aun yang tamakkan kepada pangkat yang ingin menjadi Tuhan, dengan Qarun tamaknya dengan harta, itu semua berulang di akhir zaman. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada Nabi Ishaq, maka lahir Nabi Ya'qub. Bermula daripada Ya'qub itulah anaknya 12 orang. Di antara anaknya 12 orang tu seorang nabi namanya Nabi Yusuf. Allah Ta'ala cerita pula kisah Nabi Yusuf bersama dengan keluarga. Masalah Al-Anbiya ini masalah yang cukup besar ujian dia tuan-tuan. Sebab itu hadis Nabi SAW, para sahabat tanya, siapakah yang paling berat ujian di atas dunia ni? Nabi SAW kata, para nabi, kemudian para ulama, barulah manusia-manusia biasa. Ni tuan-tuan. Lalu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf kalau kita tengok kembali cerita tentang dia cukup hebat. Tema sebenarnya tuan-tuan, perangai Bani Israel yang melekat kepada keturunan dia ni tuan-tuan, jahat sungguh-sungguh. Kita kupas satu-satu je lagi yang mana sempat. Kita ambil kisah Nabi Yusuf dulu. Kita lihat sendiri bagaimana keluarga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang dengki kepada Nabi Yusuf, adik-adik dia sendiri, dan merancang pembunuhan pada asalnya kepada Nabi Yusuf. Tetapi kalau kita lihat pada ending cerita ni tuan-tuan, Nabi Yusuf yang pada kecilnya mula-mula tadi tak ada apa-apa, ending cerita semua orang datang dekat dia. Nak tunjuk kepada kita manusia, bila ada dua benda ni, semua manusia akan datang kepada kita. Mudah manusia datang. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, pangkat yang Nabi Yusuf ada, pembesar Mesir ketika itu. Yang kedua, sudah berharta. Ketika itulah manusia datang kepada kita tuan-tuan. Ini kena take note elok. Waktu manusia tidak ada apa-apa malah dibuang. Ini Allah cerita dalam surah Yusuf. Kalau ada masa nanti tuan-tuan buka. Ketika mana adik-beradik dia berkumpul bermusyawarah, kata abangnya tadi, ahabbu ila abina, abang kau tak tengok ke? Ayah ni sayang sungguh-sungguh kat Nabi Yusuf, melebihi sayangnya kepada kita. Seorang bapa namanya Nabi Ya'qub sayang lebih kepada Nabi Yusuf. Sebab tu Nabi SAW kata, aku boleh berlaku adil fil atiyah, dalam pemberian harta, tetapi dalam pemberian kasih sayang aku tak boleh berlaku adil. Macam kita tuan-tuan, ada anak 4-5 orang tuan-tuan, kadang-kadang ada seorang kita sayang lebih. Maka adik-beradik Nabi Yusuf ni tuan-tuan, ahabbu ila abina, dia mengadu sama-sama mereka. Dia kata ayah ni sayang lebih kepada Nabi Yusuf. Kata seorang abang, uqtulu Yusuf, kita bunuhlah Yusuf ni. Kata seorang abang yang jahat-jahat, dia pun baik lagi, namanya Bunyamin, dalam tafsir menceritakan, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf, jangan kita bunuh Nabi Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'd as-sayyarah. Sekarang macam inilah, kita ambil dia, kita culik dia, kita cakap dekat ayah kita nak pergi memburu, kita ambil dan kita buang dalam perigi.
Tuan-tuan, diringkaskan cerita wa makaru wa makarallah. Aturan Allah Subhanahu wa taala itu cukup-cukup hebat. Sekalipun dibuang di atas dunia, pembesar Mesir dengan rombongan perniagaan berhenti dekat perigi tersebut. Dia nak ambil air, rupanya tengok Nabi Yusuf ada dalam perigi. Allah cerita dalam Al-Quran tu tak. Qala ya bushra hadha gulam. Tuan, tengok ni tuan, anak ni cantik sungguh tuan-tuan, kita ambil bawa balik. Ambillah Nabi Yusuf bawa balik ke bumi Mesir. Ingatkan dah lepas dah fasa ujian? Belum lagi tuan-tuan. Ujian di bumi Mesir pula berhadapan dengan Imra'atil Aziz, isteri pembesar Mesir, yang ajak Nabi Yusuf sendiri untuk berzina. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'alu, Allah Subhanahu wa taala cerita ketika mana Imra'atil Aziz cerita, dia buka sahaja pintu, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ketika mana Imra'atil Aziz ajak Nabi Yusuf, mai dah datang berzina dengan aku sungguh terpikat dengan wajah kamu wahai Yusuf. Apa jawapan Nabi Yusuf tuan-tuan? Qala ma'azallah, minta maaf saya takut kepada Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan jawapan seorang Nabi. Bukanlah Nabi Yusuf itu tidak bernafsu, tetapi bernafsu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Kerana Allah Subhanahu wa taala lah yang mengilhamkan kepada Nabi Yusuf supaya menolak penzinaan tersebut, maka Nabi Yusuf memilih tidak berzina. Hebatnya Nabi Yusuf ini tuan-tuan, kalau kita lihat kembali ketika mana dia keluar di hadapan di khalayak perempuan-perempuan Mesir, perempuan-perempuan Mesir yang tengah memegang pisau ketika itu tuan-tuan. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara. Allah Ta'ala cerita dalam surah Yusuf sendiri. Cantiknya rupa paras Nabi Yusuf ni tuan-tuan. Bila melihat Nabi Yusuf ni, ra'aynahu akbarnahu, perempuan yang melihat Nabi Yusuf tadi tuan-tuan, tengah duk bersembang elok, lalu saja Nabi Yusuf, wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara. Terpotong jari dia, bukan terpotong sampai terputus tuan-tuan, berdarah jari dia ni sampai terkena pisau, tak rasa sakit. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, melihatnya ketampanan Nabi Allah Yusuf ni tuan-tuan. Wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara. Tengok sahaja wajah Nabi Allah Yusuf ini tuan-tuan, dia kata ni malaikat ke manusia ni tuan-tuan, sampai tahap macam ni. Ni cerita-cerita tentang kaum Bani Israel. Berbalik kepada ayat tersebut tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila Nabi Muhammad yang saya ceritakan tadi melalui perkahwinan Nabi Ibrahim dan juga Hajar, lahir sahaja Nabi Ismail, berkembang biaklah keturunan Nabi Ismail di bumi Makkahul Mukarramah. Tahu-tahu sahaja kemunculan Nabi yang terakhir selepas Nabi Isa ialah Nabi Muhammad, mereka tidak mahu menerima Nabi Muhammad. Sebabnya kerana dia bukan daripada kalangan Bani Israel. Itu tuan-tuan. Sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah mengisyaratkan di dalam Al-Quran syarat nak jadi Nabi adalah daripada kaum Bani Israel. Juahnya, itu bahasa Kedah tuan-tuan, juahnya perangai Bani Israel ini sampai tahap macam tu. Apakah masalah Bani Israel ini yang Allah Ta'ala banyak sangat cerita dalam Al-Quran tuan-tuan? Yang pertama sekali, kalau kita lihat muka surat yang ke-8 surah Al-Baqarah, ayat yang bawah-bawah sikit tu tuan-tuan. Yang pertama sekali, kerah kepalanya dia tak mau beriman sampai minta kepada Nabi Musa supaya memperlihatkan wajah Allah Ta'ala depan aku, baru aku nak beriman. Kalau selama ni kita beribadah tak nampak Allah Ta'ala tuan-tuan, maka Bani Israel dia nak Allah Ta'ala ada depan dia, baru dia nak beriman. Dia sumpah tuan-tuan dalam ayat tersebut. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Dia kata, wahai Musa, lan nu'mina, lan bermaksud lan mu'abbad dalam bahasa Arab. Aku bersumpah wahai Musa, tak mau nak beriman kepada Tuhan kamu selagi mana lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, selagi mana kami tidak melihat Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Maka Nabi Allah Musa ni tuan-tuan bawa kelompok tadi naik ke atas bukit Tursina ni tuan-tuan, nak minta kepada Allah Ta'ala supaya tunaikan permintaan kaumnya, seorang Nabi.
Dia nak sangat-sangat kaum dia masuk agama Islam. Tak sempat lagi Nabi Musa minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hukum terus mereka yang minta supaya memperlihatkan wajah Allah. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةِ, dengan bayaran yang cash waktu tersebut tuan-tuan. Satu petir turun, kena habis waktu itu tuan-tuan. Separuh dari mereka Allah Ta'ala kata kena. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, separuh lagi melihat kejadian tersebut. Tapi separuh tadi tuan-tuan tak mau juga nak beriman. Ni tuan-tuan, kerah kepalanya Bani Israel. Sebab itulah azab-azab yang Allah Ta'ala turunkan pada hari ini nak suruh kita berfikir, suruh kita muhasabah diri. Jangan jadi macam Bani Israel. Tengok azab depan mata, tengok kuasa Allah Ta'ala depan mata, tapi dia wa antum tanzurun, tengok saja, tak mau nak beriman. Itu perangai dia, gerah kepala. Perangai yang kedua Bani Israel ni tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah juga Allah Ta'ala cerita ketika mana berlaku satu pembunuhan di antara kaum puak Bani Israel ni tuan-tuan. Dia berpecah banyak tu kaum dia. Lalu ketika tersebut mereka buntu nak cari jalan penyelesaian. Maka duduk mesyuarat lalas sekali kata orang macam ni lah. Bila tak selesaikan masalah ni cepat-cepat, nanti dia jadi bergaduh sesama puak-puak mereka. Sekarang macam ni lah, kita panggil Nabi Musa untuk selesaikan masalah ni tuan-tuan. Perangai manusia, bila dia ada masalah dia panggil Nabi. Bani Israel ni macam tu. Sama juga lah ni tuan-tuan, duk maki hamun AJK masjid. Kata masjid tutup buat apa, nak sembahyang pun susah. Bodoh lah dia buat macam tu. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Nah, sampai tahap macam tu. Lalah ada beranak dia nyawa-nyawa ikan dekat rumah, dia panggil siapa? Imam masjid kat tuan-tuan. Nah, dipanggil imam masjid juga. Sama dengan perangai Bani Israel, duduk bergaduh, duduk kata Nabi Musa sesat. Lala nak suruh selesai masalah, panggil siapa tu? Panggil Nabi Musa. Maka dipanggillah Nabi Musa untuk selesaikan masalah. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kata kaumnya kepada Nabi Musa, ya Musa, tolong selesaikan masalah kami ni supaya kami tak berlaku pergaduhan, pertumpahan darah yang besar. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa supaya menyembelih seekor apa tuan-tuan? Seekor sapi betina, lembu betina. Supaya apa tuan-tuan? Kenapa Allah Ta'ala memilih lembu betina? Kata Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya tuan-tuan, Allah Ta'ala nak mengejek sebenarnya. Mereka jadikan patung lembu tersebut sebagai sembahan. Akhir sekali patung itu disembelih, tapi sebenarnya bukan patung, lembu yang nak disembelih. Bermakna mereka terpaksa menyembelih Tuhan mereka sendiri. Yang kedua, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa supaya ambil mana-mana bahagian, ni cerita dalam tafsir-tafsir yang lain, dan kemudiannya bahagian tersebut dipukul kepada mayat tadi bangun dan bagi tahu siapa yang membunuh aku. Ini syariat di zaman Nabi Musa yang kita kena imani. Jangan pula kita faham cerita Nabi Musa macam tu kita try buat selesai masalah pembunuhan di Malaysia sekarang ni tuan-tuan. Tak jadi tuan-tuan. Kok berlaku pembunuhan sekali lagi, kita ikut cara Nabi Musa, masalah. Maka innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Bila Allah Ta'ala suruh mereka menyembelih lembu betina tadi tuan-tuan, apa jawapan mereka? Bantah tuan-tuan. Qalu atattakhiduna huzwa. Jawapan mereka, Musa, hang main-main dengan kami, loya buruk dah. Dia kata macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Dia tahu yang nak sembelih itu adalah Tuhan dia sendiri yang dia nak sembah. Kata Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala jadi bodoh piang macam apa ni. Nih. Lalu Nabi Musa suruh mereka sembelih. Mereka tak sembelih pada awalnya tuan-tuan.
Banyak songehnya mereka ni mempersoalkan balik suruhan Allah Ta'ala tadi, tuan-tuan. Wa iz qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mula-mula dia tanya, ya Nabi Musa, kami nak sembelih ni, nak sembelih macam mana? Nak cari lembu yang macam mana? Apa warna dia? Mula-mula Nabi Musa kata cari lembu yang la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Cari lembu yang tak terlalu tua, tak terlalu muda. Okey, baik. Dia pun balik. Esok kan datang balik. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Buat dah lagi, tuan-tuan. Duduk persoalkan banyak-banyak. Ya Nabi Musa, bagaimana dengan warnanya? Allah Ta'ala suruh Nabi Musa bagi tahu, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Cari lembu ni yang warna kuning keemasan. Kan patung mereka buat kuning keemasan. Kalaulah mereka buat suruhan ni daripada awal tadi, tuan-tuan, syarat tak jadi ketat. Bila dah banyak songeh sangat, kita pun benci dengan orang banyak songeh ni, tuan-tuan. Esok tu datang lagi, tuan-tuan. 3 kali duk datang kepada Nabi Musa, buat dah lagi. Masalah nak selesai. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabah. Kami ni masih lagi, Musa, bukan kami tak mau buat, dia bagi alasan macam tu. Kami ni masih dalam keadaan samar-samar lagi. Macam manakah nak cari lembu tersebut? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard. Allah Ta'ala ketatkan lagi syarat tersebut, tuan-tuan. Suruh cari pula lembu yang tidak pernah dibuat bajak sawah, tak pernah dibuat tanggung-tanggung ayak, tak pernah dibuat daripada sudut itu semua. Cari lembu yang jenis macam tu, kalau nak selesai masalah. Kemudian cari pula lembu tersebut tidak ada cacat celak, tanduk patah sebelah ke, tak mau. Apa jawapan Nabi Musa, kaum Bani Israil, tuan-tuan? Qalu al-ana ji'ta bil haqq. Oh, baru kami tahu rupanya dia macam tu. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Hampir mereka tak jadi nak buat benda tu, tuan-tuan. Jumpa juga akhirnya, tuan-tuan. Ni kalaulah daripada awal dia tidak banyak songeh, tuan-tuan, nescaya Allah Ta'ala mempermudahkan urusan dia, selesai masalah. Ini perangai Bani Israel mempersoalkan banyak songehnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kembali kepada ayat yang ketiga tadi, tuan-tuan. Itu sedikit sebanyak tentang Bani Israel, banyak lagi sebenarnya. Baik, sikit lagi dah ayat last. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Hai anak cucu segala orang yang kami tanggung serta Nuh di atas bahtera. Ni, tuan-tuan, hendaklah kamu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan taat kepadanya seperti Nuh. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata taat sungguh Nabi Nuh ni, tuan-tuan? Kerana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi arahan kepada dia, suruh buat bahtera di tengah-tengah padang pasir yang kontang, tuan-tuan. Yang kering kontangnya padang pasir tersebut, tidak ada air yang boleh melayarkan bahtera yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh buat. Tapi taatnya Nabi Nuh ni, tuan-tuan, dia buat juga, tuan-tuan. Taatnya Nabi Nuh ni, tuan-tuan. Kaum dia ni tak ada kata, tuan-tuan. Pelbagai riwayat yang mengatakan setiap kali datang mengejek Nabi Nuh, ludah atas bahtera tersebut, kencing, berak, macam-macam, tuan-tuan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya suruh Nabi Nuh ini supaya buat bahtera tersebut sebagai persiapan nak turun bala kepada kaum dia. Sedangkan kaum dia ni tak mau nak terima ajaran Nabi Nuh. Bukan kaum dia, tuan-tuan. Siapa yang paling tragis yang dia tak terima dakwah dia ni, tuan-tuan? Anak dan isterinya sendiri. Cuba bayangkanlah kalau Allah Ta'ala letakkan kita dalam keadaan ujian macam tu. Maka
Allah Ta'ala cerita pada juzuk 12 tuan-tuan. Ketika mana turunnya air, keluarnya air daripada bumi ini nak membanjiri kawasan di tempat Nabi Nuh pada mula-mulanya. Nabi Nuh panggil pengikut-pengikut dia supaya penuhkan bahtera tersebut. Tapi sayangnya seorang ayah kepada isteri dan juga anaknya ni tuan-tuan. Nah, dia tengok isteri dan anaknya ni, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, dia tengok anak dan isterinya duduk di atas bukit. Dia ayak masa tu tuan-tuan, tengah banyak nak limpah dah tuan-tuan. Lalu dia panggil anak dan isterinya tadi, irkam ma'ala ya bunayya, wahai anakku yang kusayang. Ini istilah bahasa Arab, berbeza dengan waladun dengan ya bunayya. Panggilan ya bunayya ini lebih lembut. Maka Nabi Nuh dalam waktu yang getir begitu tuan-tuan, dia panggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang kusayang, datang naik bahtera dengan kami, nescaya engkau selamat. Wala takum ma'al kafirin, jangan duduk dengan orang kafir. Dia kata macam tu. Kata anaknya balik kepada ayah dia dalam keadaan air tengah nak penuh dah masa tu tuan-tuan, nak melimpah dah masa tu. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tak apalah ayah. Ayah pergilah dengan pengikut ayah. Kami duduk atas bukit ni, kami selamat. Kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Allah Ta'ala cerita juga itu dalam Al-Quran. Pada hari ini wahai anakku dan isteriku, tidak ada langsung pun perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai tahap macam tu keadaannya. Selalu kita tengok ayah ni memang dia sayang tu dekat anak. Nah, anak pun dia sayang kat ayah. Yang kita tengok 3-4 hari minggu lepas, Gusti itu tuan-tuan, Habib itu tuan-tuan, dia bersara disebabkan ayah dia meninggal dunia, tak boleh nak bergusti. Habib ni tuan-tuan tengok dah tuan-tuan. Saya tengok ulangan. Nah, Habib Nurmagomedov ni, bukan kita minat sangat gusti tu tuan, tapi nilai Islam yang dia tonjolkan. Dia ni membesar dengan ayah dia, duduk dengan ayah dia daripada dia ni tak pandai. Ayah dia beruang kecil dulu, masa kecil duduk berlatih dengan dia macam-macam tuan-tuan. 29 perlawanan tanpa kekalahan di kelas antarabangsa tuan-tuan. Kalau kita tengok balik Mike Tyson tuan-tuan, juara tinju boxing, kita tengok berapa kali dia perlawanan dia. Mike Tyson perlawanan dia sebanyak 61 kali, 5 kali kalah, 56 kali lagi dia menang. Tak boleh lawan dengan Habib lagi, 29 kali menang sederet. Kalau kita tengok balik Allahyarham Muhammad Ali, peninju juga kelas dunia ni juga tuan-tuan, 56 kali tak silap saya perlawanan dia, tetapi 6 kali kekalahan. Ada kekalahan juga, tapi berbeza dengan Habib ni tuan-tuan. Nilai Islam yang ditonjolkan oleh dia ni, dia bergusti itu sudut lain lah kita tengok kan. Tapi nilai Islam yang mana dulu dia pernah bertemu dengan musuh ketat dia, Conor McGregor. Saya bercerita dah sikit tuan-tuan, sebagai selingan orang kata, bagi biji mata terbuka sikit. Dia bertemu dengan Conor McGregor ni tuan-tuan. Dulu Conor McGregor ni tuan-tuan hina agama Islam ketika sidang media live tu tuan-tuan. Dia hina agama Islam, dia hina ayah Habib, dia kata hina keturunan Islam semua. Dia kata, Habib, ni live tuan, kita buka lagi internet. Habib, kamu tak minum arak? Dia kata macam tu. Dia pegang arak masa tu tuan. Sampai tahap macam tu. Dia punyalah tidak profesional dia. Sebelum game berlangsung bertinju atas gelanggang, dia pergi serang dulu Habib, dia pergi tumbuk apa semua. Kawan ni pahlawan tuan-tuan, pahlawan, kena dia dalam gelanggang tu tuan-tuan. Pecah mata, pecah muka habis ni tuan-tuan. Marah dia ni bila hina Islam ni. Ni nilai Habib ni tuan-tuan. Bila dia habis saja perlawanan yang ke-29 ni tuan-tuan, dia bersara. Bila dia bersara ni, ada satu wartawan begitu ramah dia dalam satu video. Dia kata, kenapa kamu bersara ketika waktu di Kemuncak? Kita tengok tuan-tuan, mana ada orang bersukan tuan-tuan, time dia tengah naik ni dia bersara tuan-tuan. Tuan-tuan tengah tengok David Beckham dahulu
tengah duduk free kick, duduk masuk tiap-tiap kali, oh saya bersara sebabkan free kick saya duduk masuk. Tak tuan-tuan. Habib tadi dia bersara. Bila wartawan ni tanya kenapa kamu bersara, dia kata I am the eagle. Dia kata saya adalah burung helang, gelaran dia lah. Tapi bila saya terbang, I fly. Saya tak pandai cakap bahasa Inggeris tuan-tuan. Bila saya terbang, burung elang ni walaupun dia selalu terbang, ada waktu masa dia akan mati juga last sekali. Dia kata macam tu. Itu falsafah yang cukup tinggi yang ada pada Habib. Falsafah pemikiran dia tu tuan-tuan. Bila saya selalu terbang, ada waktu saya akan rasa letih dan saya mati last sekali. Sebelum saya mati, saya nak luangkan masa saya bersama keluarga dan juga isteri anak-anak saya. Dia kata macam tu tuan-tuan. Allahu Akbar, ni orang cakap tak tahu ni cakap macam mana. Ini berbeza. Nabi Nuh pula dia ayah sayang kepada anak. Dia menangis, Habib ni dia menangis dalam gelanggang tu sebab apa? Bukan sebab dia sakit tuan-tuan. Sebab dia teringat ayah dia meninggal dunia akibat COVID-19 hari itu tuan-tuan. Ayah yang selalu memberikan motivasi, berada di sisi ketika setiap perlawanan. Tiba-tiba meninggal dunia, macam mana dia nak bertarung? Dia kata macam tu. Sayang itu selingan tuan-tuan kisah tu. Baik, kita kembali kepada topik kita ni tu. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, isteri dan anaknya ini seorang yang tidak taat kepada perintah Nabi Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Nuh berbeza, dzurriyyatan man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura, bahawa Nuh itu ada ia hamba kami yang banyak syukur bagi kami pada segala kelakuannya. Sungguh Allah Ta'ala iktiraf Nabi Nuh ini seorang yang cukup syukur. Taat dia cukup taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikir logik akal tak ada manusia nak buat benda sia-sia. Nah, bagi manusia kaum dia tu, dia kata Nabi Nuh, perbuatan Nabi Nuh buat bahtera di tengah-tengah padang pasir ni, ini perbuatan yang sia-sia. Kemana pula bahtera ni nak pergi kan? Tapi Nabi Nuh, dia seorang Nabi, dia tahu bahawasanya itu adalah arahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain. Insyaallah kita sambung lain kali. Ini cerita tentang Bani Israel. Dia melakukan dua kerosakan, la tufsiduna fil ardi marratain. Dua kerosakan tersebut para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dua kerosakan tersebut ialah Bani Israel membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria sendiri. Nabi pun dia bunuh tuan-tuan, Bani Israel. Sampai ke tahap macam tu. Allah Ta'ala memang special kepada Bani Israel pada asalnya. Ayat-ayat yang bawah tu Allah Ta'ala kata apa? Wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala memang memberikan kepada Bani Israel kelebihan kepada dia ni. Wa amdadnakum bi amwal, dengan harta yang cukup banyak kepada Bani Israel. Wa banin, dengan anak pinak, kecerdikan, pintarnya mereka. Tuan-tuan tengok sendiri jenama-jenama sekarang banyak daripada kalangan Yahudi. Nah, yang kita duk guna tiap-tiap hari, memang kita tak boleh nak lari daripada benda tu tuan-tuan. Populasi je kalau tengok daripada statistik tahun 2016, saya sempat buka pagi tadi tuan-tuan. Pada tahun 2016 14.4 juta populasinya. Kemudian berkembang biak. Dia tak ramai, dia sikit, tetapi keteguhan yang mereka ada itu menyebabkan dia boleh conquer bisnes ekonomi dunia ni tuan-tuan, sampai ke tahap macam tu. Baik, dia bunuh dua kerosakan tersebut yang Allah Ta'ala sudah sebut di dalam Taurat. Jangan kamu membunuh Nabi kamu sendiri, tapi dia tak nak cabar Allah Ta'ala, dia pergi bunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Ini ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan riwayat ini terlalu lemah. Nah, walau bagaimanapun sekiranya benar apa yang dikatakan ini, maka kita ambil intipati tersebut. Bagaimana Allah Ta'ala hukum Bani Israel dengan tawanannya, dengan kerajaan. Allah cerita pada muka surat 41 ni tuan-tuan. Dengan Allah Ta'ala utuskan tentera, falamma fasala Talut wa qatala Dawud Jalut. Allah Ta'ala utuskan satu tentera yang jahat, kepimpinan yang jahat dipimpin oleh Raja Talut, Raja Jalut. Raja Jalut inilah yang masuk ke kota Baitul Maqdis, bunuh balik Bani Israel. Jahat lagi daripada Bani Israel. Dia bunuh habis tuan-tuan. Ini Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Ini kisah betul. Lalu dibangkitkan, diutuskan Nabi Dawud, wa qatala Dawud Jalut, yang membunuh tentera-tentera Jalut tadi bersama Nabi Dawud bersama tentera Talut, datang masuk bantu Baitul Maqdis. Memang tanah tumpah dia juga.
dan membunuh tentera Jalut tadi tuan-tuan. Masa itulah Nabi Daud diangkat menjadi raja, King David dalam istilah bahasa Inggeris. Kalau kita tengok cerita Mr. Bean tuan-tuan, ada satu patung yang tengah main muzik. Kristian dia buat patung tuan-tuan. Dia nak cerita tentang apa tu, dia nak simboliknya Nabi Daud yang suaranya sedap, yang Allah besi Allah dengan dia. Macam juga Nabi Ibrahim yang kita duduk dengar di makam Ibrahim tersebut, bukan kubur dia tuan-tuan dekat Kaabah tu. Makam Ibrahim itu tempat Nabi Ibrahim memijak batu tersebut untuk menyelesaikan tugas pembinaan Kaabah. Batu tersebut berbekaslah tapak kaki Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim Allah, batu Allah dengan dia. Nabi Daud ini besi Allah dengan dia. Ini Allah Ta'ala cerita juga dalam Quran. Baik, kita sambung pada lain masa, lain waktu. Panjang pula nanti. Ibu-ibu nak balik serang pokok bunga pula, nanti marah pula Ustaz mengajar panjang-panjang ni. Saya rasa setakat itu dulu. Mohon maaf segala kata-kata dan juga kelemahan saya. Apa yang baik semuanya datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang yang lemah itu datang daripada saya sendiri. Tidaklah perkongsian ini ditujukan kepada tuan-tuan sahaja, tetapi ditujukan kepada diri saya sendiri, hati saya sendiri. Moga-moga dapat manfaat bersama. Kita jadi manusia yang tidak sama seperti, tidak mengulangi kesilapan seperti kesilapan Bani Israel di dalam Al-Quran ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.